Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada muka surat yang ke-34, sambungan daripada tajuk yang kita berhenti pada bulan 11 dulu, setahun dah lah. Muka surat 34. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Fasal kata dia. Kalau hak baru tu mungkin dia berlari sikit muka surat, 1-2 muka surat. Kalau hak lama ni dia muka surat 34. Fasal kata dia, hendaklah guru sentiasa menasihati muridnya. Guru berikan kata-kata nasihat, galakkan supaya anak-anak murid tadi tak berasa jemu dan putus asa daripada menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama dan lebih-lebih lagi ilmu berkait dengan Quran. Lebih-lebih lagi mengaji Quran. Nak kena duk pujuk sedia-sedia. Sebab tak ramai hak minat mengaji Quran ni, sebab tu ramai tak boleh baca Quran. Lama masa. Daripada kecil kadang-kadang sampai umur habis sekolah rendah pun tak selesai lagi, baru boleh khatam, tapi tak lancak lagi. Lama panjang masa mengaji Quran ni. Jadi kita sebagai guru nak kena duk pujuk sedia supaya benda ni lekat dalam kehidupan anak-anak kita. Begitu juga kita sebagai ibu bapa, pujuk anak-anak kita supaya minat untuk belajar Quran ni. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nabi kata agama itu adalah nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Nasihat bagi Allah. Apa maksud nasihat bagi Allah? Beriman kepada Allah,
tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Nasihat bagi kitabnya, bagi kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan juga kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi Al-Quran bermaksud kita beriman segala isi kandungan dia, buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang, belajar mempelajari, belajar membaca Al-Quran dengan betul, berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, menghormatinya, mengagungkan kitabnya, dan tidak menghina dan tidak membiarkan kitabnya dihina oleh orang lain. Kemudian nasihat juga untuk rasulnya, wali rasulihi. Apa maksud nasihat untuk rasul? Beriman kepada rasulnya, buat apa yang rasul suruh, tinggal apa yang rasul larang. Nasihat kepada para pemimpin muslimin, menegur mereka jika pemimpin melakukan kesalahan, tegur, mengikut mereka kalau apa yang mereka suruh itu adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan juga nasihat untuk muslimin seluruhnya, yakni sesama kita, untuk supaya kita ni sentiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Baik. Di antara yang Nabi sebut nasihat tadi adalah nasihat untuk kitabnya, yakni Al-Quran. Kemudian dia kata di bawah, di antara maksud nasihat bagi Allah dan kitabnya ialah dengan memuliakan para pembaca Al-Quran dan penuntutnya. Di antara maksud nasihat bagi Allah dan maksud nasihat bagi kitab Allah, yakni Al-Quran itu ialah apa dia? Selain daripada kita beriman dengan dia, berusaha bagi boleh baca, faham dan mengamalkan isi kandungan dia. Selain daripada itu apa dia? Yakni memuliakan orang-orang Al-Quran, ahlul Quran, yang baca Quran, yang mengaji Quran, yang mengajak Quran, yang hafal Quran. Karena orang-orang ni orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang digelar dengan gelaran ahlul Quran. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang hafal Quran, tuan-tuan. Kena sayang ke dia. Jangan duk musuh, jangan duk benci ke depa ni. Sehari-sehari berapa jam habis masa depa duk baca Quran, hafal Quran, mengulang Quran, nak bagi ingat Quran. Kan? Tiba-tiba kita musuh, kita benci, kita meluat ke depa. Maka kita meluat bermusuh tadi dengan orang yang Allah kasih, tak berkat kehidupan kita. Kena kasih ke depa ni. Sebab depa ni lah orang yang dekat dengan Quran. Siang malam mulut depa basah dengan Al-Quran. Baik, menunjukkan kepada semua perkara yang mendatangkan maslahat kebaikan kepadanya. Ajak anak-anak kita ahlul Quran, orang yang baca Quran, yang mengaji Quran ni, ajak tunjukkan kepada mereka benda-benda yang ada kebaikan, faedah untuk mereka. Berlemah lembut dengannya, dengan orang-orang Al-Quran ni. Bila-bila lagi anak-anak kita yang menghafal Quran, membantu mendapatkan semua perkara yang dicarinya sekadar yang termampu dan menjinakkan hatinya. Mana berkawan dengan mereka, pujuk mereka. Ada benda kita boleh tolong mereka, kita tolong mereka. Mungkin dalam bentuk keuangan, mungkin dalam bentuk buah fikiran, mungkin dalam bentuk masa, mungkin dalam bentuk tenaga. Duit ringgit kita ada lebih. Pencen dah. Kita pencen, isteri kita pencen. Makan dua orang tak habis, anak-anak pun besar dah, lepas rumah dah, kerja dah. Bulan-bulan anak-anak duk hantar seorang sikit. Banyak duit kita duk himpun. Nak makan banyak tak boleh dah. Umur 6-7 dah makan banyak. Si lemak bungkuih pun tekat tu je. Kan? Duit nyimpan banyak. Daripada kita duk simpan saja. Dulu kita nak hantar anak-anak kita pergi mengaji bidang tahfiz, tak ada yang minat. Cucu kita pun tak ada yang minat. Tapi nak bagi ada juga hubung kait kita dengan orang hafal Quran ni. Pergi cari mana-mana mahat tahfiz swasta,
Tanya ada anak-anak yatim yang susah, yang mengaji di sini, yang mak pak tak mampu bayar yuran 200-300 bulan. Ambil mereka, jadi nak angkat kita habaq kat pengurusan tahfiz tak apa. Yuran bulanan dia saya tanggung Ustaz. 300 saya bayar tiap-tiap bulan daripada awal dia mengaji sampai dia habis mengaji. Jadi budak tu boleh mengaji 3-4 tahun dengan sebab yuran yang kita bayar. Kita duk sara dia. Makan minum dia, dia asrama, tempat tinggal, tempat duduk dia mengaji dia, kitab buku dia mengaji pun kita beri daripada yuran yang kita bayar 300 sebulan tu. Kan? Mana dengan sebab apa yang kita sumbangkan kepada dia. Bayangkan betapa besarnya pahala yang Allah beri kepada kita dengan sebab kita duk tanggung kebajikan dia tiap-tiap bulan tadi ni. Mudah-mudahan benda tu akan menjadi manfaat kebaikan bekalan kepada kita semua. Kadang-kadang ada anak-anak tak ada di kalangan keluarga kita yang duduk dalam bidang ni kan, hafal Quran. Amai tuan-tuan. Esok kita tengok dia berjaya habis 30 juzuk. Kita lah duk sara dia dengan duit ringgit kita tadi ni. Besar kelebihan dia. Yakinlah. Ni di antara benda yang boleh kita lakukan dan di antara maksud yang disebut oleh Nabi, nasihat itu bagi siapa? Bagi Allah dan bagi kitabnya. Ada orang ada duit lebih dia akan buat lagu tu. Kadang-kadang bukan seorang dua, 4-5 orang yang dia sara dalam pengajian budak-budak tadi ni untuk menghabiskan hafazan Al-Quran mereka. Baik, kita boleh buat lagu tu kalau kita maulah. Allah ganti hak lebih baik daripada hak kita beri ke dia 300 sebulan, Allah ganti lebih pada 300 tu. Kita abang ke dia, yang penting doa bagi pakcik sihat, bagi pakcik ni kuat beramal, Allah terima segala kebajikan tu saja. Minta supaya dia berdoa kat kita. Besar dah doa tadi ni. Tak boleh dibeli dengan duit ringgit doa tadi ni. Guru juga hendaklah berlapang dada dengan cara mengajarnya dengan penuh lemah lembut, sentiasa mendorongnya mencari ilmu, mengingatkannya tentang kelebihan menuntut ilmu supaya dia sentiasa bersemangat dan menambahkan lagi keinginannya. Anak-anak kita kadang-kadang dia hilang minat nak mengaji. Kita sebagai guru, sebagai ibu bapa bertanggungjawab untuk beri semangat ke dia. Habaq ke anak-anak kita zaman mengaji ni tak berulang dah. Start daripada kamu mengaji tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, kemudian pergi ke universiti, kemudian habis. Kalau masa ni kamu tak guna untuk cari ilmu betul-betul, esok kamu menyesal. Kan? Sebab itulah disebut oleh para ulama, siapa-siapa yang tidak sanggup menghadapi kesusahan menuntut ilmu yang sekejap dalam kehidupan dia, maka dia akan terpaksa hidup dalam kejahilan sepanjang hayatnya. Kalaulah dia tak sabar mengaji, waktu dia umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10, 11, 12, 13, dia tak sabar mengaji, dia tak mau mengaji, seronok duk main dengan kawan-kawan. Seronok pak dia beli motor, boleh duk ronda keliling Langkawi buat semua, mengaji apa pun tak. Habis masa lagu tu je. Maknanya kalau zaman tu dia tak mengaji, esok dia kerja, dia menikah, maka dia terpaksa tanggung kehidupan dia, hidup dalam kejahilan sampai bila? Sampai dia mati. Macam tu juga kita tuan-tuan, kalau kita tak mengaji Quran daripada kecil, sekolah rendah kita tak pula mengaji Quran, menengah pun kita tak pula mengaji Quran. Bila mai umur dewasa 30, 40 tak boleh baca Quran. Maka tak boleh baca Quran tadi ni tak boleh sampai ke sudah. Tapi bagi orang yang daripada kecil, umur 4 tahun, 5 tahun dia mula dah mengaji muqaddam kalau zaman kita dulu kan. Zaman anak-anak kita Iqra 1, Iqra 2 mengaji. Mai sekolah rendah mula baca Quran. Sebelum nak habis sekolah rendah dan khatam 2-3 kali lancak Quran. Bila dia mengaji masa tu, maka ilmu yang dia dapat waktu tu hak itulah kadang-kadang bawa sampai ke mati. Hak kita duk boleh baca Quran lala ni pun kita duk mengaji dengan tok wan kita dulu, dengan tok kita dulu, dengan ayah kita dulu, dengan mak kita dulu. Boleh baca Quran lah, kemudian pergi mengaji sikit dengan ustaz-ustaz lain, berelok pelendik bacaan supaya lebih fasih dan sebagainya kan. Maka sebab itulah pesan ke anak-anak kita, zaman mengaji, umur mengaji betul-betul.
Jangan duk sibuk nak buat benda-benda lain, nak kerja ke, apatah lagi nak buat benda-benda merapu, tak pergi mengaji dan sebagainya. Kerana esok kamu akan menyesal dan kamu tak boleh nak patah balik lagi dah. Habis dah zaman masa ketika mengaji tadi ni. Sebab tu penting. Kita ni anak-anak kadang-kadang habis SPM anak minta kerja, kita pun bagi ikut hang lah. Kan nak pula dia boleh bagi pula sebulan 2-3 hari kita. Jadi kita pun tak fikir panjang nak bagi dia teruskan pengajian dia. Seboleh-bolehnya janganlah. Selagi mana umur tadi umur mengaji, bagi dia mengaji sampai ke sudah. Berilmu tu penting dalam kehidupan kita. Lepas tu kata dia di sini, sebagai guru ataupun sebagai ibu bapa, berikan semangat, galakkan pada anak-anak nak mengaji ni. Lagi lama, lagi bagus. Memang itu di antara syarat nak dapat ilmu yang Imam Syafi'i sebut, tuliz zaman. Mengaji ni kena panjang masa. Setahun 2 tahun tak jadi. Mengaji ni kena lama. Kan? Lama mengaji barulah kita dapat ilmu betul. Tok guru ni sikit, tok guru ni sikit, mengaji di peringkat ni sikit, kemudian tambah lagi. Barulah itu pun tak setara mana, tapi adalah ilmu di dada. Baik, itu di antara tanggungjawab tugas guru apa dia? Beri semangat pada anak-anak murid untuk terus belajar, cari ilmu. Jangan patahkan semangat mereka supaya mereka tak hilang semangat untuk belajar. Guru juga hendaklah menjadikannya bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud ni bukan makna kita tak ambil dunia langsung. Dunia ambil, tapi dunia kita ambil, dia tak masuk dalam hati. Dunia tak duduk dalam tangan kita. Orang tengok kita banyak harta, tapi kita tak sayang infak balik harta tadi pada kebaikan, pada kebajikan. Itu makna zuhud. Dapat banyak, tapi tak sayang infak balik. Zaman sahabat dulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman ni semua orang kaya. Walaupun kaya, tapi sumbangan mereka kepada Islam juga besar. Mereka tak sayang. Sehingga dalam peperangan Tabuk, kalau tak silap, Sayyidina Abu Bakar bagi habis harta dia, duit dia. Sampai Nabi tanya, ma tarakta li iyalik? Kamu tinggalkan apa untuk ahli keluarga kamu? Sampai habis kamu beri untuk peperangan ni. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggal kat depa Allah, aku tinggal kat depa Rasulnya. Cukuplah hak tu bagi anak-anak aku. Maknanya harta banyak, tapi tak sayang untuk infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama, kan? Menjauhkannya daripada terlekat hati kepada dunia dan terpedaya dengannya. Guru juga hendaklah mengingatkannya dengan kelebihan mempelajari Al-Quran dan semua ilmu syarak yang lain. Guru, ibu bapa beri semangat pada anak-anak, kamu nak jadi apa pun, sebagai seorang profesional dalam bidang apa pun, tapi ilmu agama ni penting. Peringat anak-anak, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu ni ilmu yang ulama letak sebagai ilmu yang fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid kita mengaji, nak bagi betul akidah kita. Ilmu fiqh kita mengaji, nak bagi betul amal ibadah kita zahir. Kita mengaji ilmu tasawuf, nak bagi betul amal ibadah batin kita, hati kita. Maka tak dapat tidak, perlu, wajib kita mengaji ilmu ni. Kita nak jadi siapa pun di masa hadapan, di masa tua kita, kita nak jadi apa pun, hak ni tak boleh tinggal. Kan? Semayang wajib atas kita, nak kena buat bagi betul, nak buat bagi betul kena mengaji. Batu benda-benda fardu ain ni sepatutnya selesai sejak daripada zaman sebelum daripada kita akil baligh lagi. Anak-anak kita masuk darjah 1 ataupun lebih awal daripada tu mengaji dah benda-benda ni semua. Kan? Soal bersuci, soal sembahyang selesai sebelum daripada depa akil baligh lagi. Betul dah sembahyang depa. Esok kita nak channel dia nak jadi apa pun, profesional dalam bidang apa pun, silakanlah, tak ada masalah. Cuma silapnya kita ibu bapa, kadang-kadang kita gemak anak kita nak hantar pergi jadi sekian-sekian benda, tapi kita abaikan dia dengan ilmu agama. Esok bila dia berjaya sekalipun, agama tak ada dalam diri dia, maka mudah dihanyutkan oleh
arus dunia yang hari ini tuan-tuan sangat-sangat mencabar. Lebih-lebih lagi dalam dunia media sosial dan sebagainya ni. Anak-anak kita cukup mudah terdedah kepada benda-benda yang boleh merosakkan mereka. Jadi perlu beri asas yang kukuh pada anak-anak ni ilmu agama. Ni kata dia di sini, sebagai guru, sebagai ibu bapa, beri galakan pada anak-anak. Susah payah sikit tak apa, tiap-tiap malam nak kena hantar anak pergi mengaji Quran, hantarlah tuan-tuan ni. Kalau boleh mengajak di rumah, mengajak sendiri. Tak boleh mengajak di rumah, cari orang boleh mengajak Quran. Hantar anak-anak kita pergi. Maghrib dengan Isyak ni bukan masa duduk depan televisyen, bukan masa nak main handphone, tapi masa dengan Quran. Kalau kita tak puntuk masa Maghrib dengan Isyak ni, beda Quran mereka tak boleh baca. Sekolah rendah kita hantar pergi pagi. Dia pergi pukul 7.30 sampai pukul 1.30 dia mengaji. Quran ada lah sikit. Kan? Masa untuk Quran tu sikit sangat. Tak cukup. Sekali lagi dia balik petang, dia pergi kelas fardu ain pun masa tak cukup untuk betul-betul dia tumpu kepada bacaan Quran dia. Seminggu 3 kali, 2.30 sampai 5.30, berapa jam sangat. Nak murid ramai, ustazah pun tak ada nak kepung. Maka kita sebagai ibu bapa kena peruntukkan masa malam dia. Maghrib dengan Isyak, masa ni bukan masa nak duduk depan televisyen dan sebagainya. Masa ni masa nak tumpu Quran. Semata-mata baca Quran. Kalau mak pak di rumah boleh ajak, tok wan boleh ajak, ajak sendiri. Bagi boleh baca sungguh-sungguh. Tak boleh pergi cari. Kalau kita duduk taman, mungkin jiran kita ada yang reti Quran, minta dia mengajak. Duduk di kampung ada tok guru Quran, minta mereka mengajak. Mungkin masjid surah ada buka kelas, hantar pergi. Biar kita letih sikit tak apa, esok dia boleh baca Quran. Tak mau mari umur 30, 40 tak boleh baca Quran, tanya pasal apa, tak boleh. Pasal mak pak aku tak hantar aku mengaji Quran dulu waktu aku kecil. Maka dia letakkan kesalahan beban tadi atas kepala mak pak dia. Memang sebab kita tak ambil berat. Ni kata dia di sini, beri Quran kepada dia. Esok dia nak jadi apa pun, profesional dalam bidang apa pun, silakanlah. Kalau tak jadi profesional pun dia kerja sendiri meniaga, tapi dia boleh baca Quran dengan baik. Dia berjaya dalam bidang sukan, main bola dan sebagainya. Sementara nak turun main bola semayang maghrib, dia jadi tu imam, baca sedap pula, hafal pula. Pasal didikan ibu bapa tadi ni ikut sebagaimana yang diajak oleh agama. Penting tuan-tuan. Beri ada Quran dalam diri dia. InsyaAllah anak-anak kita akan dipandu ke arah kebaikan. Tapi kalau Quran tak ada langsung, Nabi kata, man laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Siapa yang dalam jiwa, dalam diri dia tak ada sikit pun Quran, dia kan kata nak hafal baca pun tak boleh, baca tak mengaji, langsung tak ada Quran dalam diri dia. Maka dia, jiwa dia seumpama, Nabi bawa gambaran seumpama rumah yang telah roboh, runtuh. Rumah runtuh, rumah rosak, rumah reban ni siapa duduk tuan-tuan? Bewak, laksawa, kan? Orang isyak dadah, kalau jengking, benda-benda tak elok. Jadi tempat orang isyak dadah situ, tempat tak elok. Jadi jiwa yang tidak ada Quran di dalam jiwa tersebut menjadi tempat bersarangnya iblis dan juga syaitan yang menunggu masa untuk menyesatkan dia daripada jalan kebenaran. Tapi bila ada Quran dalam diri, insya-Allah Quran akan pandu dia. Sebab tu penting beri Quran pada anak-anak kita. Ni maknanya guru beri peringatan pada anak-anak, ayah beri peringatan pada anak-anak tentang kelebihan belajar Quran dan juga ilmu-ilmu syarak yang lain, tauhid, fiqh, tasawuf dan juga hadis dan sebagainya lah. Baik. Itulah jalan orang-orang arif dan hamba-hamba Allah yang soleh. Di samping ia juga adalah tugas para nabi. Inilah jalan yang dilalui oleh para salihin. Dan inilah jalan yang diajak oleh nabi kita dan juga para rasul yang diutuskan oleh Allah supaya kita ni mau kepada agama. Tu. Guru kata dia, ni di antara tanggungjawab guru lagi. Ayah pun guru lah, guru pada anak-anak. Dan guru juga hendaklah merasa kasihan terhadap muridnya dengan dia mengambil berat kebajikan mereka
sebagaimana dia mengambil berat kebajikan anak-anaknya sendiri. Sebagai guru, kita kena ada perasaan belas kesian, ambil berat kebajikan anak-anak murid kita. Tuan-tuan yang mengajar di sekolah tahulah, kadang-kadang anak-anak kita ni yang main sekolah kan, kalau tengok awal tahun lagi tengok kasut koyak dah. Kalau awal tahun lagi tengok baju tu baju hak terlepas tu, maknanya ada benda lah tu, ada something lah tu dalam keluarga dia. Sama ada dia orang susah, mak tak ada dan sebagainya. Kadang-kadang kita tanya khabar juga. Pasal apa yang kasut ni besar sangat ni? Pasal apa kasut ni kan cari habis dah ni. Hari ni baru minggu pertama persekolahan, kasut koyak dah. Jadi bila kita siasat-siasat baru kita jumpa, oi, pakai kasut abang dia. Pasal apa? Ayah tak ada. Kadang-kadang anak yatim, ayah ada pun hidup susah. Ayah tak boleh buat kerja, sakit dan sebagainya. Ambil kasut hak abang, pakai bila pasal nak pergi sekolah juga. Kan? Pasal nak mengaji juga. Hak benda-benda macam ni kita nak kena alert sikit dengan anak-anak kita ni. Kan? Kalau kita tak boleh beri duit simpanan kita pun, mungkin kita boleh lancarkan tabung untuk anak-anak kita. Beri bantuan. Samalah kita dulu pun mengaji bukan senang pun. Kita pun rasa orang susah. Tapi oleh kerana masyarakat ambil berat, dengar kita nak pergi sambung mengaji, bantu, beri sumbangan dan sebagainya, sampai kita boleh pergi mengaji, sampai luar negeri balik berjaya, boleh berkhidmat pada masyarakat. Lagu tu juga kita nak kena tengok kehidupan anak-anak kita. Hatta sampai pangkat universiti pun. Ada di antara kes-kes yang kita tengok pelajar universiti, kadang-kadang nak bayar yuran tak boleh. Pasal apa? Bila kita siasat, mak pak OKU, nak bayar yuran tak boleh, kerja tak boleh. Kan? Yalah kalau dapat PTPTN pun kadang-kadang beda lepas yuran, beda belanja untuk satu semester tu tak lepas. Nak minta kat orang dah jenis anak-anak yang memang tak akan minta pada orang. Jadi kita tengok dari segi kehidupan, pakaian, makan, minum, mereka tak sama dengan kawan-kawan lain. Jadi kita yang ada kelebihan lebih-lebih lagi kalau di sekolah rendah, tengok kalau orang lain pergi kantin, hak ni seorang tak pergi kantin, tiap-tiap hari lagu tu, mesti ada pasal. Dan apa salahnya kita kalau huluk kat dia sehari 2-3 ringgit, tak miskin kita dengan sebab sedekah yang kita beri kepada dia tadi ni. Kita tak mampu, wujudkan tabung kebajikan. Ini kata dia di sini, buatlah apa juga yang kita boleh bantu dia untuk kebajikan dan kebaikan anak-anak kita, anak-anak murid kita, seperti mana kita ambil berat pasal anak-anak kita sendiri. Malah kata dia, malah dia hendaklah menjadikan muridnya itu seperti anaknya sendiri. Dari segi kasih sayang, sabar menghadapi kerenah dan akhlaknya yang tidak baik, dan memberikan kemaafan terhadap kekurangan adabnya pada setengah ketika. Ini kerana manusia sentiasa terdedah kepada kekurangan, lebih-lebih lagi lah jika dia seorang yang masih muda. Kata dia di sini, Imam Nawawi kata, dia ajak pada kita, bila kita jadi guru ni kena sabar dengan kerenah perangai anak-anak murid kita tadi ni. Kan? Anggaplah mereka macam anak-anak kita sendiri. Kalau kita marah, kita tegur pun bukan kerana marah kita benci, tapi marah kita sayang. Marah kita tadi ni nak bagi dia jadi elok. Sabar dengan buruk perangai kadang-kadang, ialah budak-budak kan. Kadang-kadang dia nakal, kadang-kadang kita dulu pun nakal, cikgu kita pun marah. Tapi kadang-kadang ingat balik dengan sebab marah cikgu kita tadilah kita jadi manusia. Kalau zaman kita dulu boleh duk tibai rotan, zaman lah jangan duk terbiang lah. Silap tibai sikit, bola alik naik mahkamah lah kitanya. Kadang-kadang guru tak diberi hak untuk tegur, ajak anak murid lebih sikit. Kan? Guru bawa rotan dulu pun bukan tujuan tibai kita pun, tapi oleh kerana tengok rotan tu jadi gerun kita. Kan? Mak ayah kita dulu pegang rotan, bukan dia tibai kita pun, dan tibai dinding rumah je, tapi kita ni jadi takut. Maka kita tak berani buat silap. Dia pesan dah, belum maghrib aku nak tengok hampa ada di rumah. Kan? Tiap-tiap hari kita pun sebelum maghrib ada di rumah. Walaupun kita tahu mak pak kita tak buat kita, tapi duk tengok rotan di dinding tu, masa gerun juga. Tapi lah nak pegang rotan pun tak boleh dah. Jadi nak murid kadang-kadang tak heran pada guru dan sebagainya. Kan? Kerana apa? Kerana kadang-kadang mak pak pun terlebih sangat. Tu terlebih sangat. Kan?
Dan guru-guru pun dia takkan buat benda tu kalau tak salah, dan buat pun bukan tujuan untuk mencederakan dia, tidak, sekadar untuk mengajar. Tapi anak-anak ni balik kadang-kadang dia cerita lebih daripada tu, menyebabkan kita ibu bapa ni bertindak di luar daripada batasan dia. Jadi guru-guru pun kata kalau lagu tu tak payah buat apa, aku mengajar saja, ikut empa nak buat apa pun, nak main sekolah tak main sekolah aku tak peduli dah. Jadi tak elok lah anak-anak kita, jadi suasana tu jadi tak elok. Lebih lagi dalam suasana hari ni kan, berbeza dengan zaman kita dulu kan. Kena tiba dengan cikgu balik tak habaq dah kat mak pak kita. Habaq pasal apa? Pasal apa tak habaq? Habaq cari kena tambah lagi dengan dia kan. Guru Quran rotan di tangan, takat tiba paha tiba belakang tu biasa ya, balik tak habaq apa ke mak pak kita. Tapi dengan sebab cengih mereka tu lah kita boleh kan? Dengan sebab cengih mereka, tegas mereka tu, duk kena rotan kadang-kadang seminggu sekali kena rotan, sebab tu lah kita boleh baca Quran pelancak elok dan sebagainya. Tu kadang-kadang kena cengih juga benda-benda macam ni. Baik, kemudian kata dia, guru juga hendaklah menyukai muridnya memperolehi apa-apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Dia juga hendaklah membenci sebarang kekurangan muridnya sebagaimana dia tidak suka kekurangan tersebut berlaku kepada dirinya sendiri. Mana apa yang guru tu nak kebaikan untuk dia atau nak kebaikan untuk anak-anak dia, guru tu juga sepatutnya nakkan kebaikan tu untuk anak-anak murid dia. Kalau kita nak benar apa kita nak kebaikan untuk kita, berjaya dalam pengajian, periksa lulus, mengaji elok, anak-anak kita nak apa lagi, pergi sekolah boleh makan macam orang lain, pakai baju elok dan sebagainya. Macam itulah kita nak kepada anak-anak murid yang walaupun bukan anak-anak kita, boleh mengaji, berjaya dalam pengajian, pergi sekolah, boleh makan, pakaian elok dan sebagainya. Maka kita akan usaha, anak-anak murid kita yang mungkin tidak bernasib baik, kita akan usaha beri kepada dia boleh makan juga sebagaimana anak-anak murid lain. Pakaian pun kita beri dan sebagainya, dengan bantuan, pertolongan daripada kawan-kawan, rakan-rakan sekerja kita dan sebagainya, supaya nak pastikan anak kita hak seorang dua orang ni boleh mengaji macam mana anak-anak kita yang lain. Dan begitu juga apa yang kita tak mau pada diri kita dan apa yang kita tak mau pada anak-anak kita juga tak mau pada anak-anak murid kita. Kita tak mau anak-anak kita tercicir, gagal dalam peperiksaan. Kita tak mau anak-anak kita pergi sekolah, tak boleh makan dan sebagainya. Samalah kita juga tak mau ada di kalangan anak murid kita yang gagal dalam pengajian, tercicir dan sebagainya, pergi sekolah tak boleh makan. Kita akan bantu mereka. Ini sifat orang beriman yang sempurna iman dia. Kebaikan apa yang kita nak untuk kita, kebaikan yang sama juga kita nak untuk orang lain. Keburukan apa yang kita tak mau berlaku atas kita, keburukan itu juga kita tak mau berlaku kepada orang lain. Bukan apa yang kita nak kebaikan untuk kita, hampa ikut suka hamba lah, aku tak peduli kan. Yang penting aku kenyang, hampa lapar, tu hampa punya pasal lah. Itu bukan sifat orang beriman yang sempurna iman dia. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Telah sabit di dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak beriman, yakni tidak sempurna iman. Iman tu tak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia suka untuk saudaranya, sehinggalah dia nak kepada saudara dia apa-apa yang disukai, apa-apa yang dia nak untuk diri dia sendiri. Apa yang kita nak untuk kita, kebaikan, maka kebaikan jugalah kita nak untuk orang lain. Apa yang kita tak mau kepada kita, keburukan, kejahatan, maka keburukan, kejahatan juga kita tak mau berlaku atas orang lain. Kesusahan. Ini sifat orang beriman dalam kehidupan kita kan. Kalau kita faham yang ni tuan-tuan, kita pakat jaga elok dia tak jadi masalah vandalism dan sebagainya. Kadang-kadang kita masuk, contohlah kita kata tandas lah, kita kata kita pergi tandas di mana tempat-tempat tandas ni, patut tak ada orang cuci pun tak apa dah kalau kita ada sikap macam ni kan.
Bagi kita masuk tandas, kita nak lagu mana? Kita nak bersih, tandas ni wangi. Bukan kita masuk-masuk tengok tu dia tak flush, batang paip tak ada patah. Kan? Bila kita nak benda tu elok, kita juga tinggal pada orang ni elok juga. Kalau kita nak masuk dalam tandas bersih, tak ada najis dan sebagainya, lepas pada kita selesai qada hajat kita, kita buat benda yang sama supaya orang yang masuk lepas daripada kita dapat macam mana yang kita nak. Itu baru sikap orang beriman. Tak payah orang nak cuci dah kadang bila kita ada sikap macam ni kan. Sepatutnya. Tapi tak, kita nak bersih, tapi kita tinggal ke orang dalam keadaan kotor dan tak bersih. Itu bukan sikap orang beriman cara dia. Kadang-kadang kita bawa kereta masukkan parking ikut dan menyusahkan orang, blok kereta orang. Pasal nak bagi selesai kerja kita. Janji kerja aku selesai. Apa tak boleh keluar tu apa punya pasal. Itu bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman yang sempurna iman dia, kita nak kerja kita selesai, orang lain pun tak susah. Sebagaimana kita nak senang urusan kita, kita juga nak saudara kita senang urusan dia. Demikianlah kata dia di sini dalam kehidupan kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai ibu bapa pun kan. Bila kita nak kita ni senang, anak-anak kita berjaya, demikianlah kita nak pada anak-anak murid kita senang, berjaya, boleh mengaji dengan selesa dan sebagainya. Maknanya kehidupan kita akan harmoni dalam keadaan macam tu. Baik, tu hadis yang Nabi sebut kepada kita tidak sempurna iman tadi ni. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, walaupun kita rajin sedekah, tapi belum tentu sempurna iman kita tadi ni. Ini di antara benda-benda yang akan menyempurnakan iman kita bila kita nak kepada saudara kita apa yang kita nak untuk diri kita, dan kita tak mau berlaku atas saudara kita apa yang kita tak mau berlaku ke atas diri kita. Di situlah benda-benda yang akan menunjukkan sempurnanya iman kita tadi ni. Baik, kemudian kata dia sekali lagi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, semulia-mulia manusia di sisi aku ialah muridku yang sanggup mengharungi lautan orang ramai untuk duduk di sisiku. Jika aku mampu melakukan sesuatu agar lalat tidak hinggap di mukanya, nescaya akan aku lakukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, sahabat Nabi. Kan kita pergi ziarah di bumi Taif, di sana ada masjid Ibnu Abbas. Dalam tu ada makam dia. Di antara sahabat yang Allah beri kemuliaan, waktu kecil Nabi doa ke dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan Abdullah ni orang yang reti agama, orang yang faham Quran, sehingga dia digelar dengan gelaran turjumanul Quran, terjemahan kepada Al-Quran. Cukup alim, cukup faham dengan Al-Quran, kalam Allah. Kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kita baca sejarah dia, bila dia mati Allah beri karamah, Allah tunjuk karamah dia. Kan? Waktu nak dikebumikan dia, dengar suara membaca ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha, Allah juga redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Dengar suara baca tapi tak tahu siapa baca. Waktu dia meninggal dunia, ada setengah riwayat sebutlah. Ini di antara karamah yang Allah beri kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia lahir 3 tahun sebelum Nabi keluar hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Makna waktu tu Nabi dah umur 50 lah, baru dia lahir ke dunia. Sepupu Nabi, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, anak ponakan Nabi SAW. Kata Abdullah ibnu Abbas, orang yang paling mulia, yang paling aku jaga ialah anak muridku, yang kadang-kadang mereka ni sanggup bersusah payah semata-mata kerana nak mengambil ilmu daripada aku, nak mengaji dengan aku. Ni. Maka aku akan jaga dia, sehingga kan kalau ada lalat hinggap di mukanya sekalipun, aku akan
halau lalat tadi sedaya upaya aku, kerana aku tak mau beri dia terkena benda-benda yang tak selesa, yang menyusahkan dia. Walaupun lalat saja, apatah lagi kesusahan yang lebih berat daripada lalat tadi ni. Kalau takat sekok lalat pun Ibnu Abbas ambil berat halau daripada orang anak murid hak main mengaji dengan dia tadi, makna dia jaga kebajikan, dia jaga keselesaan anak murid dia tadi ni. Sudah tentu benda-benda hak menyusahkan yang lebih besar daripada tu dia takkan biarkan berlaku kepada anak-anak murid dia. Kelaparan lebih-lebih lagi kan, dia takkan biarkan. Sedangkan lalat sahaja kalau hinggap di muka pun dia akan halau, apatah lagi kalaulah anak murid tadi menghadapi kesukaran yang lebih besar daripada tu, maka dia akan bantu anak murid dia. Ni kata Abdullah Ibnu Abbas. Nah, abang kata orang main mengaji dengan kita lebih-lebih lagi susah payah jauh, kita kena beri kepada dia maknanya penghargaan. Samalah kita duduk di sekolah pun lagu tu lah. Maknanya ibu bapa hantar anak-anak main mengaji dengan kita, dan ibu bapa letak satu kepercayaan yang tinggi kepada kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita tadi ni. Maka kita berikan ilmu yang sebaiknya kepada anak-anak murid kita, kan? Kadang-kadang kita boleh mengajar Quran, ada ibu bapa hantar anak-anak main mengaji Quran dengan kita sebab dia yakin yang kita ni boleh mengajar Quran ke dia. Ajak bagi elok sampai anak tadi boleh baca Quran. Bagaimana kita nak bagi anak-anak kita baca Quran elok, kita ajak kat orang lain pun bagi boleh baca Quran elok. Jangan kita ajak kat anak kita ni elok, kat orang lain kita ajak balai-balai je. Bagi lepas baca ikut elok tak elok bagi ikut hang lah. Tak. Bukan itu sifat seorang guru yang baik, kan? Baru-baru ni pun kita dah sambut hai guru ni. Imam Nawawi cerita dengan jelas dalam kitab ni tentang di antara adab-adab yang perlu ada pada seorang guru. Dalam riwayat lain disebut, kata dia, sekiranya terdapat lalat yang hinggap di mukanya, maka ia telah menyakitiku. Anak murid aku hak main mengaji dengan aku ni, kata Ibnu Abbas, jangan kata benda lain yang menyakitkan dia. Kalau ada lalat sekok hinggap di muka dia pun, aku sendiri sebagai guru kepada dia pun berasa tak senang, berasa tak selesa. Apatah lagi kalau dia ditimpa susah, sakit, tak makan dan sebagainya. Sudah tentulah susah lapar dia tadi ni akan juga turut menyusahkan aku. Makna dia ambil berat sungguh tentang kebajikan anak-anak murid dia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau lalat sekok pun dia tak biar hinggap di muka anak murid dia, apatah lagi kesusahan-kesusahan yang lain. Guru sepatutnya tidak merasa besar diri berhadapan dengan murid-muridnya. Kita jangan sombong dengan anak-anak murid kita. Malah dia hendaklah berlemah lembut dan merendah diri. Banyak hadis-hadis yang menerangkan kelebihan berlemah lembut kepada seluruh manusia. Maka apatah lagi jika ia dilakukan terhadap mereka, yakni murid-murid. Ini kerana kedudukan mereka menyamai kedudukan anak sendiri. Di samping kelebihan yang mereka miliki disebabkan mereka adalah penuntut dan pelajar Al-Quran, ditambah lagi dengan keadaan mereka yang selalu berdamping dan mengadap guru tadi ni. Kita jangan sombong anak-anak murid. Kena ada sifat lemah lembut. Kalau benda yang patut marah, kita marah patut padan, kan? Dan marah tadi bukan dengan tujuan benci, tapi marah dengan sebab kita nak bagi dia jadi elok, dengan sebab nak bagi dia baik dalam pengajian, pelajaran dia. Kan? Itu di antaranya kata dia. Kemudian sebab apa? Sebab dia anak murid kita. Macam mana kita berlemah lembut kepada anak-anak kita, macam itulah kepada anak-anak murid kita. Dia buat salah, kita tegur, kita beri nasihat supaya dia jadi baik. Walaupun dia bukan anak kita, tapi dia anak murid kita. Kita nak kebaikan. Esok bila dia berjaya, orang tanya, siapa dia ustaz, siapa dia tok guru hang? Dia akan kata fulan bin fulan. Oh, hebatnya. Mudah-mudahan ilmu tadi memberi manfaat. Pasal orang yang mengaji dengan kita ni, tuan-tuan, manfaat dia sampai akhirat. Pasal kita ajak ilmu manfaat ke dia, kan? Yang Nabi kata apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Bila mati satu orang anak Adam, terputuslah amalnya melainkan daripada 3 perkara. Salah satu daripadanya apa dia? Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat dengan dia.
Kita ada ilmu, kita ajak pada orang. Ilmu tu ilmu yang manfaat. Maka anak murid tadi beramal, dia dapat ilmu. Kita yang mengajar pun tak putih-putih. Pahala diberi oleh Allah kerana kita mengajar ilmu yang bermanfaat. Tak mesti ilmu agama. Ilmu apa pun. Kan? Ilmu tukar rumah, ilmu bawa bot pergi tengah laut tangkap ikan. Jadi nelayan dengan sebab kita ajak ke dia, kawan boleh cari makan, bela anak bini dan sebagainya sampai anak berjaya mengaji tu. Kita yang ajak dia, kalau kita tak ajak dia pun tak pergi. Maka ilmu itu ilmu yang memberi manfaat dan manfaatnya berpanjangan. Walaupun kita dah mati, dia hidup dengan ilmu yang kita beri, pahala duk jalan lagi. Sebab tu ada ilmu jangan sayang, kongsikan ilmu dengan orang lain. Sebab manfaatnya berpanjangan. Kan? Manfaat tadi ni berpanjangan. Baik, kemudian kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu." Berlemah lembutlah terhadap murid-murid kamu dan terhadap guru-guru kamu. Kena ada sikap lemah lembut, budi pekerti, sama ada dengan orang yang mengaji dengan kita atau orang yang mengajak kita lebih-lebih lagi. Guru kita ataupun anak murid kita. Daripada Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah katanya, seorang alim hendaklah meletakkan tanah di atas kepalanya untuk menunjukkan rasa tawaduknya kepada Allah. Baik. Kita ni kalau berasa sombong, ambil tanah buat atas kepala. Supaya hilang sombong kita tadi ni. Arab kalau ambil, orang Arab ni kalau ambil tanah buat atas kepala ni kira suatu penghinaan lah. Zaman Nabi SAW, lepas daripada kematian Abu Talib, kematian Khadijah, orang-orang Arab Mekah ni dia berani lebih lah. Sebab Abu Talib tak ada lah. Sehingga kan mereka suruh budak-budak di Mekah ni ambil pasir, tabak atas kepala Nabi. Nabi balik penuh pasir atas kepala. Suatu penghinaan yang cukup dahsyat mereka buat kepada Nabi SAW. Sebab buh pasir, buh tanah atas kepala, tanah tempat kita pijak. Buh atas kepala tempat yang paling mulia. Itu satu penghinaan. Sebab tu kita ni kalau dia berasa sombong dengan aku ni, ambil tanah buah atas kepala. Sedar diri sikit, hang tu siapa, daripada mana asal tanah dia. Letak di atas tempat yang paling mulia, yang ni kepala kita kan. Kepala kita maknanya kita orang Melayu ni melawak tak mana pun tak apa, tapi jangan pegang kepala dia dah. Marah kita kan. Anak abang kata kalau nak bagi hilang kesombongan, ataupun tak kira lah orang alim, kalau dia berasa sombong dengan ilmu dia, sedar diri sikit. Kata Ayyub As-Sakhtiyani, ambil tanah buat atas kepala supaya hilang kesombongan kamu itu. Tu. Maknanya supaya ada sifat tawaduk, jangan duk sombong dengan orang. Hatta dengan anak murid kamu sendiri pun nak sombong apanya. Kan? Kita orang yang berilmu lebih-lebih lagi. Nanti kita akan sambung fasal guru hendaklah mengajarkan murid-muridnya adab-adab yang baik. Masih lagi duk cerita pasal adab-adab guru. Tanda di situ insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.